أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Pada hari Jumaat penuh barakah yang kita doakan Allah menerima amal kita, dan kita sudah pun berada berdekatan dengan hari raya Haj, ya, yang kita doakan agar pada awal Zulhijjah kita mengamalkan sunnah-sunnah Zulhijjah, dan sudah pastinya bagi yang berkorban cuba melaksanakan sunat muakkad, iaitu untuk kita tidak memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya, kerana kita ingin mengamalkan amalan-amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menjadi ulaikal muqarrabun sebagaimana yang kita bincangkan pada awal surah Al-Waqiah. Pada hari ini kita akan terus membaca daripada halaman 536 dan melihat apakah isinya bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar Ustaz Fazrul. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita berada pada surah Al-Waqiah. Betul. Ya, setakat ni Ustaz, bila cakap surah Al-Waqiah ni, apa yang Ustaz dah nampak gambaran ataupun galakanlah kepada pendengar, penonton yang berada di depan kaca TV, di depan Facebook sekarang ni? Silakan. Baik, terima kasih Safaz. Bila baca surah Al-Waqiah ini, sudah pastilah kalau yang muka surat pertama yang telah dicerahkan oleh Ustaz Fazrul menggambarkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dan juga sudah pasti kita mendoakan kita nak berada di golongan yang terbaik pada hari akhirat kelak, yang mana kita nak golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah Taala terangkan dalam surah Al-Waqiah ini dengan begitu dahsyat tentang perihal hari kiamat, apabila gunung berterbangan, apabila bumi dihancurkan seperti debu saja, kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya ketika itu, sehingga melemahkan urat-urat saraf kita apabila membacanya, dan moga-moga memotivasikan kita sebenarnya untuk terus belajar Al-Quran, dan yang paling penting, yang panjangnya itulah sebenarnya kita nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Masya-Allah, ya, terima kasih ucapkan ya pada Ustaz sebagai motivasi kepada kita, pada tuan-tuan sekalian, untuk bersama dengan surah Al-Waqiah yang membawa kita kepada rezeki yang luas, bagaimana Allah nyatakan dalam surah ini, lantaran kita menghargai kepada peristiwa yang pasti berlaku, tidak dapat dinafikan lagi, iaitu bila berlakunya waqiah. Yang kita ingin mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan halaman 536. Bermula daripada ayat yang ke-51, Allah menceritakan tentang apakah balasan kepada ahli neraka sebagai tanda penghinaan bagi mereka. Seterusnya pada ayat 57 hingga 62, kepastian hari kiamat dan dalil penciptaan dan mematikan sebagai tanda adanya hari kebangkitan. Diteruskan pada ayat yang ke-63 hingga ayat 74, bukti kekuasaan Allah menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, menciptakan api yang menjadi keperluan manusia agar manusia dapat mengaitkan dengan peristiwa kiamat. Bagaimana? Nanti kita baca dan bincangkan. Dan seterusnya pada ayat 75-76, satu-satunya sumpah yang amat istimewa di dalam Al-Quran. Nanti kita akan baca, kita akan bincangkan bagaimana Allah bersumpah sebelum menyatakan satu topik yang amat penting, keagungan
Al-Quran. Kita mulakan dengan ayat 51 hingga 65 pada hari ini, surah Al-Waqiah surah 56 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faz. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian, jom kita nak sama-sama membaca pada hari ini daripada ayat yang ke-51 hingga 65 insya-Allah. Baru ni Ustaz Faz sebut tentang ada rahsia rezeki adakah dah sampai hari ini? Ya. Okey. Kita dah tunggu semalam, kita tunggu lagi, insya-Allah hari ini ada rahsia daripada bukanlah maksud rahsia tak boleh dia beritahu, tapi rahsia yang akan diberitahu insya-Allah. Sama-sama kita akan nantikan. Jom kita baca terlebih dahulu, moga-moga Allah Taala menurunkan rahmat kepada kita. Ayat 51 hingga 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma innakum ayyuhad dhallunal mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha al-butun فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 51 hingga 65 ya. Kita melihat kepada kumpulan ya, kalau kita berbincang sebelum ini kumpulan As-Sabiqun As-Sabiqun, kemudian bercerita tentang kumpulan yang digelar Ashabul Yamin. Kali ini kita melihat kepada Ashabul Masy'amah, bagaimana kumpulan yang pesimis, yang negatif, yang tidak bertuah ya. Kerana apa? Kerana mereka itu pada ayat 51 thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, iaitu mereka ini ya, dipanggil kepada mereka ini wahai orang yang sesat, wahai orang yang mendustakan. Ada dua ciri yang disampaikan di sini, iaitu mereka ini kalau katakan di Mekah Ustaz ya, kumpulan orang-orang yang mendustakan Nabi itu, mereka ini satu adalah dalam keadaan sesat, tidak ada ilmu, tetapi dalam keadaan sesat mereka ini, mereka pula mendustakan ataupun menyatakan Nabi ini sebagai pendusta. Dahlah sesat, tak ada ilmu, tapi pergi pula menyatakan orang lain sebagai pendusta. Itu sebabnya mengapa orang yang mendustakan, menuduh orang lain penipu, itu adalah ciri orang-orang yang ada kesesatan.
Ya, dalam hidup kita ni jangan kita suka menafikan ataupun menyesatkan orang lain ataupun mengatakan orang lain penipu. Kerana apa? Kerana Nabi tidak pernah menyatakan orang lain sebagai penipu, Ustaz ya. Nabi terus mengajak orang kepada kebaikan, melihat ada potensi. Tetapi orang yang sesat adalah orang yang dia akan cuba menuduh orang lain, meletakkan label kepada orang lain, dan ini berlaku terutama kepada influencer, mereka yang berpengaruh di kalangan pemimpin-pemimpin di waktu Mekah itu. Mereka dalam keadaan sesat itu, dan orang lain ramai follow mereka, join mereka, beri tepukan, angkat mereka, ya, puji mereka. Dalam kesesatan itu dia terus dia nak menyatakan saya hebat, maka dia mendustakan kepada message dan juga rasul yang sampai pada waktu itu. Jadi ini perkara yang perlu kita jaga-jaga. Para influencer di Facebook, Ustaz ya, ataupun penceramah ke apa sebagainya, termasuklah saya, Ustaz kan. Maksudnya bila kita ini berada di khalayak ramai, kita kena sedar bahawa saya ada perkara saya tak tahu, ada perkara yang saya tahu. Bila kita tahu bahawa yang ini saya tak tahu, maka itu adalah sebahagian daripada ilmu, di mana kita tutup mulut, jangan komen, jangan jawab soalan. Ya, terutama kalau ada orang hantar mesej untuk tanya soalan fiqh pada saya, Ustaz kan. Biasanya saya kata rujuk pada ustaz lain, ya, pasal itu bukan domain, bukan bahagian ilmu saya, ya. Ilmu lain tu ada sikit-sikit, tak ada apa, ada sikit-sikit, ya, itu pun sikit. Yang banyaknya itu kena merujuk kepada mereka yang ustaz-ustaz ulama yang lebih berilmu. Jadi kita tahu kita tak berapa jelas sesuatu perkara, yang jelas kita tahu, itu adalah panduan untuk kita akhirnya tak berani untuk mendustakan, menafikan orang lain. Dan kita boleh nampak dalam masyarakat, bila kita ada penceramah ke ataupun tokoh yang suka menafikan ataupun mendustakan atau menyatakan orang lain salah, rupa-rupanya dia sendiri adalah orang yang menjawab semua persoalan, tetapi persoalan-persoalan itu kadang-kadang ada yang boleh menyesatkan. Ayat 51, la'akiluna min syajarin min zakum. Apakah kesan kepada mereka yang sesat, yang mendustakan, terutama di kalangan orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman ini, ya, dan juga kita kena ambil pelajaran sebagai orang yang mahu menjadi ashabus shimal ataupun ashabul yamin dan juga as-sabiqun as-sabiqun, iaitu kita jangan sampai buat perkara ini kerana makanan. Ganjaran ataupun balasan kepada orang begini adalah memakan pohon zakum, Ustaz ya. Pohon zakum ini adalah satu, kalau kita dah baca sebelum ini, dia punya bentuk dia macam kepala syaitan. Kan, walaupun kita tak pernah tengok syaitan, tapi kita tahu dah bahawa betapa buruknya, dan kesannya ialah dia menghancurkan perut, ya, berkali-kali. Famali'una minhal butun, ya, mereka menjadi penuh dengannya, ya, dia memenuhkan perutnya dengan makanan itu. Fasharibuna alaihi minal hamim, iaitu bila dah makan, pasal lapar makan dengan zakum, kemudian bila dah haus tersebut, dah kena azab haus, dia pergi mencari air panas yang mendidih. Macam mana cara minumnya? Allah cakap pada ayat 55, fasharibuna syurbal him, iaitu mereka minum dengan sekali teguk, Ustaz. Syurbal him ini macam cara minum unta ni. Kalau dia dah lama tak minum, dia berlega. Pasal unta boleh lama tak minum, tetapi bila makin lama makin kurang bekalan air dalam bonggolnya itu, ya, dalam dirinya, maka bila dia jumpa satu kawasan air, dia akan minum sampai, katakan sampai boleh habislah, maksudnya sampai satu telaga tu, satu oasis itu boleh habis sekali minum. Jadi dalam ayat 55 ini Allah menyatakan cara minum orang-orang yang berada di neraka, nauzubillahi min zalik, ialah fasharibuna syurbal him, dia dahlah minum hamim, air yang panas. Kita ada air panas, Ustaz kan, contohnya ada segelas air kopi lah, panas menggelegak. Lepas tu kita akan cara minumnya sikit-sikit. Kalau nak minum panas pun kita minum sikit, rasa okey, sedap. Tetapi kita tak minum sekaligus. Yang ini dahlah minumannya mendidih, tak sedap, dan kemudian minum sekaligus. Ini adalah apa? Balasan kepada mereka yang di dunia ini dia nak kaut sekali semua perkara, Ustaz. Dia nak ambil semua perkara dan dia tidak berkira-kira ini halal ataupun haram. Ini ashabul masy'amah yang mendapat balasan ini. Dan bercakap tentang kedahsyatan apa yang sedang disampaikan ini, hadza nuzuluhum yaumaddin, ini adalah pengenalan, Ustaz,
Nuzuluhum ini adalah makanan, kita dah bincang sebelum ini, nuzul ini adalah makanan intro. Dia punya halwa je lah. Sebelum kita makan kambing golek ke nasi apa ustaz, nasi kapsha ke apa, maklubah ke apa sebagainya, sebelum tu dia bagi halawanya dulu. Ya, maka ini yang teruk-teruk ini kita boleh bayangkan begini pun Allah kata nuzuluhum yaumaddin, iaitu hari pembalasan. Yaumuddin ini kalau kita tengok hari kiamat itu, Yaumuddin ini peringkat awal sebelum pergi kepada neraka ataupun pergi ke syurga. Jadi nak ceritanya belum apa-apa lagi pun, belum masuk ke neraka yang sebenarnya pun sudah dapat yang ini, dan ia amat mengerikan sehingga kan Allah menyatakan pada ayat yang ke-57, nahnu khalaqnakum, kami yang menjadikan kamu, falaula tusaddiqun, mereka mengapa mereka tidak membenarkannya. Jadi ini peringatan Allah beritahu tentang ashabul masy'amah adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita balasan-balasan ini agar kita jangan mendustakan tentang hari pembalasan. Jadi bila cakap tentang Allah nak ingatkan balik, Allah nak bagi tazkirah pada kita balik semula, ya, bukan sekadar nak menakutkan, tapi ada nilai di sebaliknya. Ayat 58, ayat 59 sehingga ayat 60 kita baca untuk sama-sama kita mengambil pelajaran apa sebenarnya, ya, nilai yang Allah nak sampaikan bila Allah menyatakan pelbagai balasan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita baca Ustaz, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita baca pada ayat 59 dan 60, 58 hingga 60. 58 hingga 60. Ya. Okey, untuk kita sama-sama sekali lagi melihat pada ayat-ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita, kerana semalam kita dah seronok dengan apa nama syurga. ni, syurga yang banyak kan, alhamdulillah, kenikmatan. Kemudian ayat perkataan dengan ashabul yamin, ashabus shimal ataupun golongan kanan dan golongan kiri, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ayat 58 hingga 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-58, selepas Allah memberitahu kepada kita, mengingatkan, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada kita juga, kepada orang yang beriman untuk membenarkan, ya, membenarkan apa sahaja berita daripada Allah. Allah mengingatkan kepada kita hakikat kita ini adalah daripada air mani yang dipancarkan. Maksudnya ialah kita hinalah Ustaz. Ya, jangan sombong, ya, malah air mani ataupun yang hina itu pun juga Allah ciptakan, bukan kita yang menciptakannya. Antum tahluqunahu, ya, kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman daripada awal sampai akhir banyak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, daripada awal sampai akhir. Di hujung surah Al-Waqiah ini pula Allah mula bertanya, ya, adakah kamu yang menjadikannya, ya, air mani tentang kehidupan, ataupun kami yang menciptakannya. Allah tanya itu untuk berfikir, kita ni berfikir sebenarnya siapa yang jadikan, bolehkah kita jadikan, ya, nak jadikan persenyawaan lelaki, sperma dan ovum pun kalau menggunakan radas pun Ustaz, masih lagi yang sperma dan ovum itu Allah jadikan, bukan dia jadikan. Dia cuma doktor mencantumkan, letak dalam radas dan kemudian diletakkan balik pada ibu tumpang. Itu kalau kita bercakap tentang satu kaedah selain daripada mengandung bagi seorang ibu. Maka di sini Allah suruh beritahu dan nak menyatakan bahawa kami yang menentukannya, ya, menentukan apa? Menentukan qaddarna bainakumul maut. Tadi tentang kehidupan, dan kemudian Allah kata tentang kematian kami yang tentukan, wa madahnu bimasbuqin. Tidak ada siapa yang boleh melawan ataupun yang boleh menandingi kepada ketentuan daripada Allah yang amat berkuasa. Dan bercakap tentang kematian ini penting kerana apa? Kerana bagi orang-orang musyrik dia merasakan mati ini adalah habis dan tak ada lagi akhirat.
Tetapi sebenarnya bagi Allah, dengan kematian ini adalah password untuk menuju ke satu lagi daerah, sama ada terus bahagia ataupun terus mendapat fasyaribuna alaihi minal hamim, iaitu minuman yang mendidih, yang tidak mahu diperoleh oleh mana-mana manusia. Jadi ini adalah penegasan cara berfikir yang dibawakan oleh surah Waqiah agar kita produktif dan akhirnya kita jadi orang yang bangkit. Dan orang yang bangkit begini insya-Allah diberikan banyak rezeki dalam kehidupan berbanding dengan dia hanya berada dalam keadaan selesa, comfort zone, maka ia akan terhadlang daripada pelbagai rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, gharima, ya, menanggung hutang, 6 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah komentar, ya, bagi mereka yang berada dalam neraka, ashabus shimal ataupun ashabul masy'amah, iaitu mereka menyatakan inna lamu'ramun pada ayat 66, kami ini rugi, ya, kami ini muflis. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya apa yang mereka buat selama ini tidak membawa kepada keuntungan. Yang itu yang sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Fatir, bahawa ada 3 perkara Ustaz, ya. Ya. Untuk memastikan kita ini jangan rugi. Tak kamu rugi. Iaitu yang pertama, tilawah Quran. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, kita berinfak, tolong, ya. Jadi 3 perkara ini yang kita buat. 3 perkara ini kerana Allah, tetapi bagi orang-orang yang ashabus shimal ataupun ashabu masy'amah ini, yang rugi ini, yang tidak bertuah ini, mereka tidak mahu baca Quran. Baca Quran dia kata dapat apa? Kan? Ataupun solat ni, kalau solat nanti dapat pangkat, saya solat. Kalau tidak, saya tak nak, ya. Ataupun yang ketiganya, bagi duit, buat apa saya bagi duit? Saya yang cari, buat apa saya bagi duit dan membantu orang lain? Ini cara berfikir, tapi cara berfikir itu adalah cara berfikir lamu ramun yang menyebabkan kerugian yang amat bila sampai di akhirat. Yang kita harapkan kita belajar lagi selepas ini agar kita tidak rugi, terus tilawah al-Quran. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Lalu aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Inilah petikan 2 ayat terakhir bagi muka surat 536 yang insya-Allah akan kita sempurnakan pada bahagian yang kedua ini, insya-Allah. Bila sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua, terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita sentiasa sebarkan kebaikan, kita tekan butang share dekat bawah yang tengok di Facebook itu, dan kita boleh wawarkan, boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Baiklah, kita nak mengaji sikit seperti biasa tajwid pada hari ini. Boleh kita lihat slide yang kita sediakan. Pada ayat pertama yang kita baca pada muka surat ini, iaitu ayat 51. Jelaskan kalimah yang terdapat dalam ayat ini. Ada beberapa kalimah yang boleh kita ambil perhatian dalam ayat yang pendek ini. Yang pertama, thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Suka saya untuk mengambil perhatian pada huruf hamzah yang ada di sini. Pertama sekali, thumma innakum ayyuha, 2 hamzah di situ. Innakum pada hamzah baris bawah, dan ayyuha hamzah baris atas.
huruf hamzah ni antara kesalahan yang mudah berlaku, kita tidak menyebut secara tepat pada makhraj hamzah. Dia bunyi begini, thumma innakum ay bunyi i, tak bunyi i, dia bunyi i. Tak bunyi a, dia bunyi ai. Maka jelaskan bunyinya, thumma innakum ayyuha. Dia huruf yang bersifat dengan syiddah, huruf yang tertahan suara dan juga nafasnya. Maka bila sebut mesti a i u, tak boleh sebut a i u, tak boleh. Okey, itu pertama. Yang kedua, huruf dad dipanjangkan, dad. Selepas huruf dad tu ada huruf mat, huruf mat lazim di situ dipanjangkan, dallunal mukadzibun, 6 harakat di sana. Kemudian kalimah yang terakhir al-mukadzibun, huruf za yang berbaris di bawah dijelaskan. Mukadzibun, hujung lidah itu mesti dikeluarkan sedikit di bawah gigi kacip atas itu. Jangan kita sebut mukazzibun. Ramai juga, masih ramai yang membaca dengan menukarkan za dengan zai. Kenapa? Hujung lidah tidak keluar, jadi dia jadi mukazzibun. Tak boleh. Kita baca mukazzibun, za itu diletakkan hujung lidah itu dikeluarkan sedikit, bukan banyak sangat, sedikit. Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Sadaqallahu alazim. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama cara membaca ayat sebentar tadi, dan ia mengingatkan kepada kita ya bagaimana untuk kita berhati-hati dalam membaca ni Ustaz ya. Berhati-hati juga dengan ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan seharian, iaitu kita tidak mahu jadi orang yang kabur-kabur dalam memilih sesuatu perkara dan akhirnya mengeluarkan perkataan yang akhirnya mendustakan. Tak nak sampai dia baca salah Ustaz ya, lepas tu dia cakap orang lain salah pula kan, disebabkan dia tak tahu cara bacaan yang betul ketika membaca Al-Quran ini. Jadi ilmu amat penting yang disampaikan dalam surah Al-Waqiah dalam ayat 51 yang kita praktikkan sebentar tadi. Dari segi tajwid, tetapi bila kita melihat tadabburnya juga penting untuk kita beri perhatian. Sebentar tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke 65 dan kita sudah berbincang sehingga ayat 60 bagaimana Allah menciptakan ataupun menentukan kematian setiap orang ya, dan juga tidak ada siapa yang boleh kata bahawa saya boleh awalkan, saya boleh lewatkan, saya boleh pakai apa maksudnya pelbagai alat-alat perubatan ke kosmetik ke untuk memastikan saya ini lambat sikit mati contohnya. Itu sebenarnya Allah nyatakan wama nahnu bimasbuqin, kami tidak lemah, tidak boleh dikalahkan perancangannya. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fima la ta'lamun ya. Apakah yang berlaku bila kita dah mati? Kita akan digantikan dengan sesuatu yang serupa dengan kita. Roh kita masih roh kita Ustaz ya, tapi jasad kita jasad yang lain. Jasad yang berada di akhirat nanti kalau masuk syurga tu tak tua-tua Ustaz. Tak tua-tua, terus saja sekitar umur 30 35 begitulah ya, waktu macho lah Ustaz ya, ataupun waktu rupawan cantik bagi seorang wanita ya. Dan bagi orang yang masuk neraka ini, tubuhnya itu dia boleh perutnya kalau kat dunia ini hancur sekali ya habislah. Di akhirat nanti bila dibangunkan nubaddila amsalakum ini, tubuh badan itu dia boleh bertahan, dia dibakar hancur tumbuh balik, hancur bakar tumbuh balik ya. Itu adalah apa yang dinyatakan di sini, wa nunsyiakum fima la ta'lamun, yang kamu tidak ketahui. Tak tahu macam mana kaedah jasad kita macam mana, tetapi inilah yang akan berlaku yang diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 62 itu Allah kata Allah suruh kita tengok pada nasyatul ula. Nasyatul ula ni ada dua maksud. Satu ialah ketika kita lahir ya, ketika penciptaan yang pertama, ataupun ketika di alam roh Allah suruh kita ambil peringatan. Peringatan maksudnya kita ni tak ada apa-apa, kemudian bila lahir ini sebenarnya sila ambil peringatan bahawa kita ini lemah, kita perlu kembali kepada Allah yang berkuasa. Dan pada ayat 63 itu afara'aitum ma tahrutun, maka adakah kamu perhatikan benih yang kamu tanam. Tadi satu ibu mengandung ya boleh hidup. Kemudian Allah suruh tengok kepada bumi yang mengandung lah Ustaz ya, istilahnya bumi yang dapat biji benih, kemudian dia
am antum tazra'unahu am nahnu zari'un, adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan retorik ini adalah untuk berfikir sebenarnya bahawa memanglah bukan saya tumbuhkan. So kalau bukan kita letak apa, kita letak benih benih apa, sawit ke, kita letak benih mangga, durian ke, tumbuh, ya. Kita tahu bahawa itu adalah kuasa daripada Allah. Kalau Allah nak, pada ayat 65 itu Allah boleh saja hancurkan dan kamu dalam keadaan yang kehairanan, ya, maksudnya terpinga-pinga bahawa semua perkara itu tidak menjadi, ya, kita menanam apa-apa semua tak jadi apa sebagainya. Allah boleh buat begitu, tetapi Allah beri peluang agar kita dapat pelbagai nikmat agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak menggunakannya? Ayat 66 hingga 76 kita baca untuk memastikan kita jangan terbiar ataupun tersasar daripada perjuangan menuju Tuhan. Kita teruskan bacaan insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak teruskan bacaan kita daripada ayat ke-66 hingga 76 daripada surah Al-Waqiah ini, untuk kita dapat mengetahui lagi apakah perkataan-perkataan, sebab banyak pertanyaan-pertanyaan Ustaz Faz. Afara'aitum satu bentuk pertanyaan yang sudah pasti kita kena ambil perhatian kerana Allah Taala gunakan bahasa yang begini rupa, sama-sama kita muhasabah. Baik, kita baca ayat 66 hingga 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat 66 hingga 76 menyambung kepada peristiwa ataupun pertanyaan Allah berkaitan dengan pertanian tadi Ustaz, ya. Siapa yang menumbuhkan? Allah boleh hancurkan. Hutama ini macam kalau daun kering itu yang jatuh dan akhirnya kita pijak-pijak sahaja, hancur dan kita pun tak kisah. Allah boleh buat kepada semua pertanian, tanaman yang ada di muka bumi ini, sehingga kan orang yang bertani ini bercakap apa? Inna lamu'ramun, kami ni rugi, ya. Bal nahnu mahrumun, dan kami ini terhalang daripada mendapat hasil daripada usaha yang kami laksanakan. Apa pelajaran yang kita dapat daripada sini? Maksudnya berusaha bersungguh-sungguh seperti seorang petani tetapi tak ada hasil. Seorang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia kata bahawa saya yang berkuasa bukan Allah yang berkuasa, saya menyembah kepada selain Allah bukan menyembah kepada Allah, maka orang-orang begini adalah seperti petani yang menanam dan akhirnya rugi, ya, tidak dapat hasil di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana mereka tidak berbalik kepada pemberi nikmat di akhirat nanti. Pertanyaan seterusnya Allah nyatakan pada ayat 68, afara'aitumul ma alladhi tashrabun, kamu dapat air, siapa apa yang kamu minum itu, siapakah
ya, apakah kamu perhatikan antum anzaltumuh, apakah kamu yang menurunkannya daripada awan yang berat Ustaz ya. Muzni ni lebih kurang macam istilah Zain tu cumulonimbus, lebih kurang begitulah dia punya, yang awan yang dah berat itu untuk menurunkan hujan. Am nahnul munzilun, ataupun kami yang menurunkannya. Jadi kita tahu bahawa awan, nak pembenihan awan pun makan kos berjuta-juta bila kita ada kemarau sebelum ini Ustaz kan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa benihkan awan itu pun sebenarnya kosnya tinggi, dapat berapa air sahaja berbanding dengan air yang mencurah-curah yang kita peroleh dalam paip yang kita minum setiap hari. Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir siapa yang turunkan. Kalau Allah nak, ya, Allah boleh jadikannya masin. Masin pasal apa? Ini ada kaitan dengan kitaran air ni. Air itu datang daripada laut. Kan? Kalau dia garam-garam naik sekali ke atas, maksudnya kita dapat air masin. Allah boleh bagi begitu. Tetapi Allah bagi yang terbaik kepada kita, ya, falaula tashkurun, mengapa tak bersyukur? Lebih kurang begini kan. Mengapa tak bersyukur? Mengapa merasakan bahawa saya hebat, saya air yang 70% dalam badan saya ni saya yang tak uruskan pun kan. Sebenarnya yang uruskan adalah Allah Subhanahu taala. Jadi bila kita menggunakan akal pemikiran dengan ilmu, bila mengikuti pada surah Al-Waqiah ini, menyebabkan seseorang itu makin bersyukur. Bila makin bersyukur, apa jadi dalam surah Ibrahim? Wala in syakartum la azidannakum. Itu yang menyebabkan orang yang baca surah Waqiah ini dia bertambah-tambah rezeki dalam hidupnya. Pasal apa? Hatinya itu telah ditempa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya lagi pada ayat yang ke-71, 72, 73 ya. Dan kita baca ayat ini sekali lagi untuk kita menghargai satu lagi nikmat api dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Ya, yang ke-71, 73 hingga 73 lepas nikmat ada nikmat api lah. Api pula. Okey. Ya, silakan. Sahabat, ada satu ada lagi pertanyaan. Afara'aitumun nar. Insya-Allah kita baca ayat 71, 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afara'aitumun nar allati turun. Afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-71, apakah kamu memerhatikan kepada an-nar, ya, api yang kamu nyalakan dengan kayu api, dan perkara ini amat-amat berharga kepada siapa? Allah nyatakan pada ayat 73 itu adalah lil muqwin, ya, kepada mereka yang sedang bermusafir dalam perjalanan. Dan sudah tentunya kalau kita berada di laut Ustaz ya, kita memang rasa luas sangat, kita tak tahu macam nak pergi. Dan apakah lautan di darat? Itu namanya padang pasir. Ya, padang pasir. Orang-orang Arab bila dia berada di padang pasir, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, bila berada di padang pasir itu tak tahu nak pergi ke mana. Pasal pergi ke kanan, ke kiri tak ada signboard, dan itu boleh menyebabkan kita tersesat, ya, berpusing-pusing di padang pasir tersebut. Jadi apakah panduan untuk kita selamat? An-nar, ya, iaitu api. Antum ansha'tum syajarataha, apakah kamu yang menumbuhkan pokok-pokok yang akhirnya boleh menjadi kayu api, ataupun kami yang menumbuhkannya sehingga kan dapat kayu api, boleh hidupkan api, boleh memanaskan badan, kemudian dia menjadi petanda. Kalau katakan kita orang Arab Ustaz ni, dia kemahirannya ialah kalau dia tersesat itu, dia boleh tengok asap saja dia dah tahu dah kat sana ada orang, dan di situ adalah laluan untuk pergi ke
ke tempat yang selamat. Jadi ini adalah tentang api, kayu api, pokok, dan Allah nyatakan nahnu ja'alnaha tazkirah. Ya, ini adalah sebagai tazkirah, peringatan. Maksudnya peringatan di dunia untuk tahu hala tuju tidak tersesat, dan ia tazkirah untuk kehidupan kita menuju akhirat. Bila kita dapat cahaya hidayah, sebenarnya kita akan perlu menghargainya untuk tidak tersesat dan akhirnya sampai ke syurga. Kerana apa? Kerana kita adalah muqwin. Kita ini dalam perjalanan sebenarnya. Kasafirun abirun dalam hadis Ustaz ya. Kita ini seperti musafir yang melintas sahaja, dan ketika melintas itu kita nak pastikan kita tidak tersesat. Bagi orang di padang pasir, api adalah penting kerana dia bukan sekadar untuk berjalan, tapi wa mata', iaitu sebagai barang yang bermanfaat untuk bakar kambing, bakar lembu, sebagai sumber makanan di tengah-tengah padang pasir. Dengan perkara ini, segala nikmat yang Allah beritahu tentang air, tentang api, tentang tumbuhan, sebenarnya bila kita lihat betul-betul, kita akan rasa, ya Allah, betapa kurangnya saya, betapa sempurnanya Allah. Maka apa yang Allah seru? Fasabbih bismi rabbikal azim. Banyakkan bertasbih, banyakkan menyempurnakan, menyucikan, mentauhidkan Allah SWT. Jangan lagi ingin kufur, kerana kita tahu bahawa kita tidak dapat kawal air, api dan sebagainya dalam kehidupan. Dan selepas Allah bercakap tentang bismi rabbikal azim, Allah mengulang, Allah bersumpah dengan satu sumpah yang besar, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dan aku bersumpah. Ya, tak pernah dalam Quran Ustaz ya, dia sampai tahap ada fa la uqsimu, ya, adalah di selepas ini yang kita akan berjumpa jugalah tentang la uqsimu bihadzal balad contohnya. Tapi fala uqsimu bi mawaqi'un nujum, Allah bersumpah dengan sesuatu, dan kemudian Allah cakap sekali lagi, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sumpah ini azim. Tak pernah hanya satu saja di sini. Nak cerita pasal apa ni sebenarnya? Kita kena faham tuan-tuan, bila Allah bersumpah, sebenarnya bila Allah bersumpah dengan sesuatu itu besar, tapi ada topik selepas itu yang lebih besar yang ingin disampaikan untuk menarik perhatian kepada pendengar. Jadi di sini Allah bersumpah dengan apa? Bimawaqi'in nujum, dengan bintang yang berada pada tempat beredarnya. Ini untuk apa ni sebenarnya? Sekali lagi, bila berada di padang pasir, bagi orang Arab ini adalah waste dia Ustaz. Waste dia ya, nak ke kanan, nak ke kiri, apa sebagainya. Ini panduan agar mereka tidak sesat, mereka dalam kegelapan, mereka tidak mahu gagal dalam perjalanan. Inilah kepentingannya. Jadi bila dinyatakan Allah bersumpah dengan bi mawaqi'in nujum, mereka tahu ini lebih kurang waste zaman sekarang Ustaz. Kalau telefon tak ada bateri ataupun tak ada internet, memang kita cacah merbak. Bagi mereka ini adalah waste bagi mereka. Kalau tak ada, habis perjalanan mereka. Maka mereka kerana menghargai sangat perkara ini adalah satu sumpah yang Allah kata azim. Sila perhatikan betul-betul kerana ia amat hebat. Kerana selepas bercakap tentang perkara ini, ada satu topik yang amat besar, bagaimana ia ada kaitan. Kalau musafir, orang yang bermusafir itu dijadikan bintang itu sebagai kawannya, sebagai sumber cahaya, menerobos kegelapan, mencapai tujuan. Ada satu BFF, best friend forever, yang Allah cakap berkaitan dengan perkara ini yang disampaikan selepas Allah bersumpah. Pasal apa? Itu kita akan lihat esok Ustaz. Insya-Allah. Bukan esoklah, maksudnya pada minggu hadapan insya-Allah selepas kita ulang kaji, tapi kita lihat dahulu kepada resolusi kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, sentiasa sedia dengan kematian dan kebangkitan hidup yang akan datang dengan kita membuat persediaan. Yang kedua, kita gunakan nikmat keperluan di dunia ini dengan amanah dan zahirkan kesyukurannya dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita sentiasa memuliakan dan mengagungkan satu BFF, best friend forever. Kalau bintang dikaitkan dengan orang yang bermusafir, kita sekarang sedang bermusafir menuju Allah, kita kena ada sesuatu namanya Al-Quran. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا واجمعنا على الخير في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Jumaat penuh barakah ini, dan moga-moga Zulhijjah yang menyusul ini kita isi dengan kebaikan. Salah satunya tuan-tuan ialah dengan kita banyak bersedekah. Tuan-tuan boleh berinfak di tabung gerakan Al-Quran. Kita doakan dengan usaha infak tuan-tuan ini memberi peluang pada ramai berhubung juga pada nombor yang tertera untuk melaksanakan program-program Quran ya, di sekolah, di masjid, di mana saja. Idea-idea tuan-tuan amat disarankan kerana kita harapkan Quran yang menjadi BFF ini ya, best friend forever ini, harapnya terus mencerahkan dunia dalam perjalanan kita bersama musafir menuju kepada yang esa. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.